Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Astaghfirullahal 'azim. Innallaha ghafurur rahim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah. Pertamanya kita memanjatkan kesyukuran kehadap Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, izin, inayah, hidayah dan taufik darinya. Kita masih lagi diberikan ruang dan peluang olehnya untuk hadir ke masjid untuk kita melaksanakan salat secara berjamaah dan kita mengisi ruang masa maghrib isyak kita duduk dalam majlis ilmu sementara kita menunggu fardu yang seterusnya, yakni fardu isyak. Mudah-mudahan keberadaan kita dalam rumah Allah Subhanahu wa taala mengganjarkan kepada kita dengan sebaik-baik ganjaran. Amin Allahumma amin. Muslimin muslimat rahimakumullah, kita menyambung kembali sirah nabawiyah. Bertepatan kita berada dalam bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sudut bulan ni tak timbul perselisihan pandangan, kerana ittifaq ulama Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir bulan Rabiul Awal. Cuma tarikh sajalah, tanggal. Ada yang berpandangan pada 9 Rabiul Awal. Cuma kita mengambil, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pandangan boleh. Pandangan barulah yang meletakkan bahawa tarikh kelahiran junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada 12 Rabiul Awal. Maka tanggal itu kita cuti umum. Jadi kita sambutlah pada tanggal itu. Jadi tidak menjadi masalah 9 ke 12 ke. Cuma yang paling utama adalah kita mengenang jasa junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkorban dalam nak menyampaikan risalah Islam, dalam nak mengeluarkan manusia daripada kejahilan kepada keimanan, daripada menyembah berhala kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana pengorbanan Nabi dan para sahabat yang telah kita bicarakan dalam beberapa pertemuan yang lalu, itu dalam peristiwa perang Uhud, yang mana ramai dalam kalangan para sahabat yang gugur syahid dalam perang Uhud. Dan dalam masa yang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami luka. Kerana dalam perang Uhud kaum muslimin kalah. Di akhir daripada peperangan itu kaum muslimin kalah. Terpaksa berundur. Terpaksa berundur dan berundur dan bergerak ke lereng bukit. Seperti mana yang kita bicarakan. Baik. Jadi di sini kita akan sambung lagi kisah dalam perang Uhud, dah habis lagi. Yang ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bagaimana proses pengunduran, berundur. Maka ia tidak menjadi salah. Kerana dalam kalangan bila berada pada pihak yang kalah, kemudian minoriti, kemudian sedikit, manakala panglima perang yang berkuasa dalam mengarahkan tentera itu, yang mengarahkan untuk berundur, tak apa, aku kena ikut.
Kerana di sana keputusan itu berada pada ketua, ketua perang. Jadi kalau ketua perang kata lawan, walaupun nampak lemah, lawan. Kalau dia kata berundur sebagai strategi perang, maka berundur, maka semuanya tertentu kepada ketua. Demikianlah kita dalam sembahyang. Dalam sembahyang kena ikut ketua imam. Tak. Imam rukuk, kita kena rukuk. Tak boleh tak rukuk. Lambat rukuk, tak boleh, kena ikut. Itu. Imam tambah rakaat, kita tak boleh lah, pasal dia menyalahi daripada rukun. Dah 4 rakaat dah. Nampak? Atau maghrib 3 dah, naik ke rakaat yang keempat. Imam lupa. Kita ingat cukup dah 3, kita tak boleh ikut. Pasal di situ kita tahu, kita sedar bahawa kita dah cukup. Bila kita tambah, sengaja kita menambah, maka salah pada kita, maka batal sembahyang kita. Sembahyang imam tak batal. Saya lupa, tu beza. Kenapa imam tak batal, kita batal? Pasal kita ingat, kita sedar. Imam ia tak sedar, dia duk berasa baru 2 nak naik tu ke 3. Rupanya 3 nak naik ke 4. Imam tak batal, kita yang batal. Baik. Jadi dalam perang tu begitulah. Kalau dalam keadaan dah lemah, dah kurang, maka ketua tentera kata berundur. Tu ikut kata ketua. Baik. Kemudian dalam proses berundur ni, diriwayatkan bahawa semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat berundur ke lereng bukit. Berundur ke lereng bukit, seketul batu besar menghalang pergerakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seketul batu besar. Besar tu ke besar, tinggi. Kalau batu kecil boleh lompat lagi. Ni tak boleh lompat. Baik. Baginda cuba mendakinya, pun tak dapat juga kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bertambah berat badan. Tambah berat badan tu bukan kerana makan banyak dah. Kerana pakai baju besi. Berat badan tu kalau kata 60 kilo, tambah baju besi, tambah berat ini tu tambah berat badan. Bukan kerana pergi perang tambah berat badan dah. Kerana tambah berat tu dengan sebab kelengkapan perang tu, baju besi dan sebagainya. Baik. Dibebani pula oleh baju besi dan luka yang melemahkan badan baginda. Luka-luka tadi menyebabkan lemah. Talha bin Abdullah penduduk membongkok ke tanah. Talha ni pun cedera juga dalam perang ni. Talha antara yang cedera. Kerana Talha membela Nabi, membentengi Nabi, dia teruk lagi. Makna dari sudut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, fizikalnya Talha ni teruk. Tetapi kerana nak supaya Nabi boleh nak panjat batu besar tu, maka Talha bin Abdullah bongkok badan, mana nak suruh Nabi pijak atas belakang supaya boleh lompat naik atas batu. Membiarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memijak ke belakangnya, pijak atas belakang, duduk bongkok gitu, kemudian boleh pijak atas belakang. Dan berjaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas batu itu. Mana Sayyiduna Talha duduk bongkok badan, batu besar gini, mana Nabi naik atas belakangnya Sayyiduna Talha, kemudian lompat naik atas batu. Lepas. Kerana kalau tak ada ni tak boleh nak lepas, tinggi batu. Baik. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Talha wajib menerima, iaitu syurga. Ni makna antara sahabat yang dijamin syurga. Kerana ada lafaz daripada Nabi kata begitu. Talha wajib menerima. Menerima apa? Menerima syurga. Kerana kita sebutkan pengorbanan yang dilakukan oleh Talha. Talha tu dalam cedera membentengi Nabi. Bila Nabi tak boleh lompat atas batu ni, dia pula membiarkan badannya, belakangnya dipijak oleh Nabi agar Nabi dapat boleh lompat atas batu. Boleh melepasi batu lah. Bukan lompat saja-saja, pasal batu tu menghalangi. Dia nak lari tak boleh dah. Kiri kanan tak ada ruang. Batu tu. Jadi nak lompat atas batu,
Nak lompat begitu tak upaya. Kerana berat dengan baju besi dan lemah pula dengan cedera, maka terpaksa menjadikan batang tubuh orang sebagai pijakan pertama untuk naik ke atas batu. Baik. Seterusnya, mari yang seterusnya iaitu serangan terakhir kaum musyrikin. Dalam proses pengunduran kaum muslimin ini, musyrikin mengambil peluang lagi. Kerana dilihat kaum muslimin Nabi dan para sahabat lemah. Ya, kerana tentera-tentera kaum muslimin dah lemah, dah cedera. Kemudian dah berundur. Jadi mereka memang mencari peluang sesungguhnya untuk nak serang dan nak mendapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebutkan ini serangan terakhir. Walaupun berundur dah, mereka pergi serang lagi. Begitu. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaya memperkukuhkan markas pimpinannya di lereng bukit, pihak musyrikin telah membuat percubaannya yang terakhir dalam rangka usaha mereka untuk melenyapkan kekuatan tentera Islam. Keinginan dia, musyrikin ni, keinginan dia ni tak lain dan tak bukan agar Nabi sallallahu alaihi wasallam terbunuh. Bila Nabi terbunuh, maka kekuatan Islam tu habis. Kekuatan Islam itu di masa ni terletak pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi wafatlah, kalau kata terbunuh dalam perang ni, maka lemahlah Islam. Kerana Islam di ketika ini dalam keadaan yang tidak kuat, dalam keadaan yang lemah atau sederhana lah. Ia lemah dulu awal kita bicara ketika berada di Makkah. Tapi setelah berhijrah ke Madinah, kerana pertolongan daripada kaum Ansar, ya, pertolongan daripada Ansar, ya, yang menetap di Madinah, maka Islam sedikit tambah kekuatan. Itu kita sebut Islam ini kekuatan dia ketika berada di Madinah ni dah kuat sikit. Tapi masih lagi tidaklah sekuat musyrikin Quraisy. Mana sederhana. Baik. Jadi mereka ambil peluang dah. Kerana dah ramai dalam kalangan tentera Islam gugur syahid. Terus bapa Nabi Sayyidina Hamzah pun syahid dalam perang Uhud. Baik. Jadi mereka cari lagi peluang yang terakhir nak serang. Serangan terakhir lah maksudnya. Baik. Ibnu Ishaq berkata semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di lereng itu. Baik, kita nak cerita sikit. Ibnu Ishaq ni periwayat sirah. Begitu. Kalau kita sebutkan hadis Imam Bukhari, Imam Muslim, begitu. Manakala dari sudut sirah, periwayatnya Ibnu Ishaq. Bila kita dengar sebut Ibnu Ishaq ni, dia periwayat kepada sirah, sejarah. Satu lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Ibnu Hisham. Ibnu Hisham. Dia ada sirah Nabawiyah li Ibnu Hisham. Dia meriwayatkan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita baca sirah, dia mari dalam hal dalam hal ini Ibnu Ishaq menceritakan. Mana tu dicerita oleh Ibnu Ishaq. Meriwayatkan, menceritakan cerita ni. Semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di lereng itu, di lereng bukit itu, tiba-tiba sekumpulan tentera Quraisy mara ke atas bukit di bawah pimpinan Abu Sufyan dan Khalid Al-Walid. Ini kita sebut dah. Khalid Al-Walid ni di masa perang Uhud ni masih lagi belum masuk Islam. Makna Khalid Al-Walid ni memang tentera yang hebat. Tentera yang hebat. Yang masuk Islam dia pula jadi yang hebat dalam ketenteraan Islam. Sehingga dia jadi panglima perang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaung dengan sabdanya, "Ya Allah, ya Tuhanku, tidak seharusnya mereka itu mengatasi kita." Maka dengan itu Sayyidina Umar dan para orang Muhajirin yang lain marah dan melawan mereka serta memaksa mereka turun. Berada di lereng bukit, jadi depa nak manjat juga. Jadi dihalangi supaya mereka tak boleh naik. Dalam kisah peperangan, Banu Umayyah menceritakan bahawa kaum musyrikin telah naik ke atas bukit, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ni antara pemanah yang hebat. Maka Nabi sabda kepada Sayyidina Sa'ad, kalahkan mereka.
Yang ni makna musyrikin dah naik dah. Nak menghampiri Nabi. Menghampiri tempat Nabi. Masa-masa ni tak ramai dah tinggal. Tinggal sikit dah. Maka Nabi suruh pada saat kalahkan mereka. Yang ni undurkan mereka. Supaya mereka tak boleh marah lagi. Supaya mereka berundur. Jawab saat bagaimana akan ku kalahkan mereka. Daku hanya seorang saja. Saat jawab kepada Nabi, bagaimana aku nak kalahkan mereka. Mereka tu ramai mari naik. Kalau kata 10 orang pun ramai dah. 10-20 orang pun ramai dah. Dia pun naik mari ramai. Dia seorang nak lawan. Maka dijawab oleh Sayyidina Sa'ad, bagaimana aku boleh mengalahkan mereka sedangkan aku seorang aja. Beliau mengulangi 3 kali. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ulang tu 3 kali kepada Nabi. Namun akhirnya beliau mengambil anak panahnya. Maka dipanahkan. Baik. Maka kerana seruan Nabi, Nabi suruh Sayyidina Sa'ad ni mengalahkan mereka, mengundurkan mereka. Jadi walaupun Sayyidina Sa'ad sebut kepada Nabi, bagaimana aku boleh mengalahkan mereka sedangkan aku seorang. Dalam tu ulang 3 kali ni, tapi dia terpaksa lah kerana arahan daripada Nabi. Kena lawan kau. Tu. Maka dia pun ambil panah dia. Maka dipanahkan. Ambil tarik, lepas panah. Menyebabkan terbunuh si fulan. Ambil panah tarik, kena. Tepat kepada seorang. Panah satu, seorang lah kena. Kita kena 2. Baik. Kemudian beliau mengambil satu lagi. Ambil anak panah, tarik, kena seorang. Ambil pula yang kedua, tarik, kena juga. Lalu dipanahkan sekali menyebabkan terbunuhnya masa yang kedua. Sekali lagi beliau berbuat demikian menyebabkan terbunuhnya orang depan ketiga. Mana dia nak naik kan, dia susun naik ni. Dia bukan naik gitu ramai-ramai gitu. Dia naik step-step, seorang demi seorang gitu. Pasal nak naik kan. Pasal laluan tu dia tak luas. Seperti mana disebutkan tadi, bila ada batu mengganggu, makna laluan itu dia bukan luas, dia hanya laluan sempit. Jadi nak naik seorang. Bila naik seorang, panah tu kena mati. Orang dua kena mati. Tiga, mau tiga pula kena. Dengan itu kafir Quraisy terpaksa turun dari tempat mereka itu. Dengan sebab itu musyrikin Quraisy ini tidak dapat nak mendaki naik lagi. Pasal apa? Orang nombor 1 dah kena, nombor 2, 3 kena. Terpaksa bundur juga. Mereka terpaksa bundur, tak boleh nak meneruskan. Pasal naik lagi, kena lagi. Baik. Kemudian aku berkata, Sayyidina Sa'ad kata, panah ini adalah berkat. Allah beri keberkatan melalui panah tadi tu. Pasal tarik sekali pun kena, kedua kena, tiga pun kena. Berkat. Jadi aku pun simpan ke dalam uncangnya. Diceritakan panah itu berkekalan bersama-sama Sa'ad hingga ke akhir hayatnya. Kemudian diwarisi oleh anak-anaknya. Dia punya apa? Itulah panah itulah kan. Panah tu. Anak panah tu piok kena orang dah. Anak panah tu pergi dah hak panah tu. Dia panggil tu. Panah itulah disimpan. Kerana pada dia ada keberkatan, ya. Dalam perang Uhud dia membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, panah itu menggunakan guna untuk nak menghalangi musyrikin Quraisy mara mendekatkan diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana mereka nak serang Nabi. Keinginan yang paling tinggi kepada mereka adalah bunuh Nabi. Orang nombor 1 bunuh Nabi. Kalau pun mereka kalah perang tak apa lagi. Kalau dapat bunuh Nabi, okey. Kalau menang tak bunuh Nabi lagi, masih lagi tak puas hati. Pasal Islam tu kuat dengan Nabi. Mereka nak melumpuhkan Islam, tidak boleh tidak, pada mereka adalah dengan membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di ketika Islam yang kita sebut tadi, dalam keadaan yang sederhana. Dalam keadaan lemah, ya tentulah dalam keadaan sederhana pun, dan melainkan Islam dalam keadaan yang kuat. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dalam keadaan Islam berada, ya, sebagai agama yang kuat, diguruni oleh musuh dan lawan dan musuh. Baik. Kemudian dah depa tak boleh nak marah menyerang Nabi untuk kali yang terakhir pun, maka seterusnya mereka mencacatkan para syuhada, ya.
Kerana tempat perang tu, Nabi dan para sahabat dah berundur. Jadi jasad-jasad para syuhada itu berada di tempat perang. Jadi mereka patah balik dah, tak boleh dah menyerang. Jadi mereka patah balik, kemudian jasadnya para syuhada dalam perang Uhud tu duduk di situ. Jadi mereka melampiaskan kemarahan mereka kepada jasad syuhada Allah. Serangan itu adalah serangan terakhir pihak musyrikin ke atas kedudukan Rasulullah. Oleh kerana mereka tidak mengetahui sangat kesudahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya mereka ni pun dalam masa yang sama tidak pasti. Kerana kita bicarakan dalam perang tu, masa tengah-tengah perang tu, mari berita bahawa disebutkan Nabi telah wafat. Nabi telah terbunuh. Tetapi masih lagi mereka tidak yakin selagi mana mereka tidak melihat. Melihat apa tu jasad lah. Kalau macam Sayyidina Hamzah terkorban, gugur syahid, ada jasad dia. Maka mereka yakin. Ini kerana tidak melihat. Malah mereka hampir yakin bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah terbunuh. Tapi hampir yakin. Untuk itu mereka pun kembali semula ke markas. Dan semua mereka bersiap untuk berangkat pulang ke Makkah. Di antara mereka ada yang sibuk mencacatkan jasad para syuhada, termasuk kaum ibu musyrikin. Kita bicarakan ada beberapa orang kaum wanita yang datang ketika perang Uhud, nak beri semangat kepada tentera-tenteranya. Dan dalam masa yang sama ni, depa ni mengambil jalan mencacatkan jasad para syuhada Allah. Ada yang memotong telinga hidung, potong telinga, potong hidung. Kemaluan. Dan ada yang menikam perut, potong hidung, telinga, maluan, hak tikam perut. Malah Hindun binti Utbah membelah perut Sayyidina Hamzah dan mengambil hatinya, di mana beliau cuba memamahnya. Belah ni belah perut, belah dada ni, mana ambil hati. Ambil hati. Kerana inilah bila ni makna disebut bagaimana di kebencian, benci sungguh. Sampai begitu sekali tindakan yang dilakukan. Baik. Memamahnya, nak mamah, cuba memamahnya tapi tidak berupaya menelannya. Nak mamah ke mana, nak telan. Akhirnya meludahkannya semula. Seterusnya beliau memotong telinga dan hidung-hidung para syuhada dijadikan sebagai kalung dan gelang kaki. Kalung. Telinga ke hidung cocok masuk jadi kalung. Baik. Ni kita katakan mereka nak meletakkan ia sebagai penghinaan lah. Potong telinga, potong hidung, potong semua ni, cacatkan jasad ni, nak menghina jasad syuhada Allah. Baik. Kemudian habis itu, kesungguhan pahlawan bersedia untuk bertempur hingga ke titisan darah terakhir. Bagaimana telah pun kita bicarakan, bagaimana Talha bin Abdullah Ubaidillah, kemudian bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas berusaha untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada diserang. Baik, maka diceritakan lagi, pada detik-detik terakhir telah berlaku dua peristiwa yang membuktikan kesungguhan pahlawan Islam untuk berperang dan betapa bersedianya mereka untuk bersungguh-sungguh dan mati ke jalan Allah. Ka'ab bin Malik menceritakan, "Daku adalah di antara kaum muslimin yang telah keluar. Sebaik sahaja aku melihat kaum musyrikin mencedera dan mencacatkan jasad-jasad syuhada Islam." Mana Sayyidina Ka'ab bin Malik ni, ia keluar, kemudian ia melihatlah, dari jauh lah dia melihat. Ku bangun dan keluar untuk melihat di mana ku dapati seorang musyrikin yang mengumpul baju-baju besi melalui jasad seorang syuhada sambil berkata-kata, "Ayuh, berlonggoklah kamu seperti longgokan najis-najis kambing." Ada hina. Maknanya apa ni? Kalam ni daripada musyrikin ni. Seorang musyrikin ni, dia menghina jasadnya syuhada Allah. Makna dia ambil baju besi, lepas itu longgok-longgok. Ambil baju besinya, lepas tu jasad ni longgok-longgok. Dalam longgok jasad ni, dia kata, "Longgoklah kamu seperti longgokan najis-najis." Tiba-tiba seorang Muslim sedang menunggu si musyrik ini. Di hadapannya juga berbaju besi. Aku terus mengekori dari belakangnya hingga dapat aku membezakan yang Muslim dan yang musyrik. Yang Muslim tadi seorang dalam duk kutip baju besi.
Kemudian dalam masa yang sama seorang tentera muslimin datang berhadapan dengan musyrikin. Kerana melihat kepada tindakan yang dilakukan oleh musyrikin ni, maka dilihat seorang yang tentera muslim ni nak lawan lah, dikata sehingga ketitisan darah terakhir, walaupun berada di, kita katakan walaupun nak serang tadi ni satu pada keadaan yang sangat kritikal lah, kerana kaum muslimin itu dah berundur. Kemudian aku dapat melihat si kafir lebih baik pakaiannya dan perhatiannya dari muslim, sehinggalah kedua-duanya itu bersemuka. Maka Ka'ab bin Malik kata, bersemuka antara seorang musyrik ini dengan muslim, tentera muslim ini. Maka dilihat, dia kata dia dapat beza. Bagaimana dia kata, yang kata hak muslim begini, yang musyrik ni begini. Dia kena pasti bagaimana yang musyrik ini dia dalam keadaan elok, pakaiannya elok, tak ada luka, tak ada darah, tak ada apa. Berbeza pada muslim ni, mana adalah sedikit darah. Pada kita nak sebut ada cedera pada tentera muslim ni. Baik. Maka si muslim terus menetak si kafir dengan pedangnya hingga sampai ke pangkal peha dan terus sepelanting kakinya. Lepas itu si muslim membuka tudung mukanya. Mana dia hak ni, tutup ni, tutup muka. Mana dalam perang ni tak kenal juga ni siapa. Melainkan dikenali dengan mata, tutup. Pakai baju besi tutup muka perang. Maka lepas dia kita nak sebut tebas tebas kaki, ada maknanya dia nak bunuh lah tentera musyrikin tadi. Kemudian dia buka muka dia, berkata, bagaimana kau tengok wahai Ka'ab, akulah Abu Dujana. Yang ni Allahumma salli ala Muhammad, Abu Dujana, tentera muslimin yang masih lagi nak lawan lagi walaupun pada ketika itu Nabi dan beberapa orang tentera muslimin telah pun berundur. Baik, kenapa? Kerana melihat tindakan yang dilakukan oleh musyrikin, menghina jasad syuhada Allah. Maka dia tak boleh berdiam dirilah, maksudnya dia pi lawan. Baik, itu satu diceritakan. Kemudian yang kedua, sebaik saja peperangan telah selesai, sekumpulan wanita Islam telah datang ke medan. Kata Anas, aku telah melihat Aisyah binti Abu Bakar, isteri baginda, dan Ummu Salim sedang bersungguh-sungguh hingga ternampak betis mereka menggalas uncang air untuk memberi minum terus ke mulut-mulut tentera Islam yang mengalami sakit. Apabila air habis, mereka pulang untuk isi semula dengan air. Makna kaum wanita ada peranan dia dalam perang ni, maka habis perang ni kan, selesai perang. Jadi mereka mari air nak beri minum kepada tentera-tentera muslimin yang cedera. Jadi habis mereka pergi ambil lagi, buat mari lagi. Begitulah kesungguhan mereka. Cerita Umar bin Al-Khattab pula. Ummu Salim bertugas di hari Uhud dengan memberikan kami air minuman. Maka diceritakan bahawa kaum wanita ni, dia punya tugas dia tu menyediakan air. Baik, dalam kalangan mereka terdapat juga Ummu Aiman. Setelah beliau melihat kesekumpulan tentera Islam yang lari balik ke Madinah, Ummu Aiman ni melihat, kerana ialah dalam keadaan di awal peperangan kan muslimin menang. Kemudian seterusnya kerana lihat menang, musyrikin ni serang balik. Maka serangan yang kedua ni, serangan yang seterusnya ini, Islam nampak kalah. Jadi di awal itu dah ada yang lari dah. Dah ada yang lari balik dah. Sekumpulan Islam yang lari balik ke Madinah mencari perlindungan. Terus beliau mengambil panah, mengambil tanah, menabur ke atas kepala mereka sambil berkata, nah, ambil pengumpu benang ini. Penakut, berikan aku pedang kamu itu. Hak ni nak sebut, hak ni salah. Pasal tak mari lagi arahan suruh berundur, dia lari dah. Hak ni salah. Ummu Aiman ni marahlah kepada mereka. Pasal apa hampa lari? Tak. Sedangkan kaum muslimin duduk di tengah-tengah perang lagi, diserang lagi. Tak. Hampa lari dah.
Kerana banyak kesan dengan lari ni, ketika duduk dalam perang, lari ni banyak kesan negatif. Apa dia? Satu, akan menambahkan, kita sebutkan, mengurangkan semangat. Dah tengok lari dah. Kalau daripada orang Islam, nampak dah lari dah. Maka melunturkan semangat kepada tentera kaum muslimin. Manakala dia beri lebih kepada musuh, musuh nampak lari, maka ia bertambah semangat. Itu kesan dia. Baik. Melainkan memang datang daripada arahan ketua, kata okey kita berundur kerana sekarang kita dah kekurangan tentera, ramai yang terkorban. Berundur, pakat berundur belaka tak apa. Sekarang ni hanya sebilangan kecil saja yang berundur. Berundur ni lari. Itu mana masuk kata lari daripada perang ni? Ni contoh. Yang berundur bersama dengan Nabi itu bukan lari, itu berundur. Itu kena faham. Lari-lari, hak berundur. Jangan pula kata hak ni depa ni berundur tak, pasal bukan datang arahan untuk berundur lagi. Itu dalam perang tu dia kena peka lah arahan ketua. Kalau kata lagi perang, kena perang. Kalau mati syahid. Baik. Jadi Ummu Aiman melihat, maka dia melihat bahawa tentera Islam ni dalam keadaan yang lemah lah. Pasal dah ada yang lari daripada medan perang. Baik. Maka dia pergilah. Terus beliau ke medan perang. Di sana beliau memberi air kepada tentera Islam yang mengalami kecederaan. Namun Hibban bin Al-Arafah memanah Ummu Aiman menyebabkan beliau terjatuh hingga ternampak sebahagian badannya. Maka menurut riwayat Hibban bin Arafah, iaitu tentera musyrikin Quraisy ini, nampak Ummu Aiman dia panah. Maka kena terjatuh. Tapi kena ni bukan bahagian yang menyebabkan mengalami kematian lah. Hanya terjatuh. Boleh jadi kena tempat yang tidaklah serius. Jatuh, maka jatuh tu mana terjatuh terbuka lah aurat. Hibban pun ketawa bagikan satu kelucuan berlaku di seronok. Ia ketawa lucu. Hal ini berat untuk Rasulullah SAW melihatnya. Dengan itu baginda memberikan sebatang anak panah yang tidak bermata kepada Sa'ad dengan berkata, Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia suruh Sa'ad ni panah balik Hibban tadi. Jadi kita sambung cerita ni sikit lagi. Kita beri laluan azan insya-Allah.
Muslimin muslimat rahimakumullah. Baik, kita sambung sikit lagi kisah tadi yang mana Ummu Aiman dipanah oleh Hibban bin Al-Arafah. Maka kena panah tu Ummu Aiman terjatuh, sehingga mana terseloklah, terlihat aurat, mana betih pun aurat dah, betih terselok. Baik, maka Nabi SAW mana disebut berat hati melihat keadaan itu. Maka Nabi SAW menyuruh Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas untuk memanah balik Hibban tadi. Bagaimana Nabi sebut kepada Sayyidina Sa'ad, ayuh kau panahkan seturut Allah itu. Sa'ad pun membidaskan panahnya tepat ke tengkuk Hibban, menyebabkan beliau jatuh hingga terselok auratnya. Hibban pun jatuh juga, maka terguling, selok juga. Ini membawa Rasulullah SAW tersenyum hingga kelihatan gigi baginda. Mana dapat balas balik ya. Balas balik. Senyum. Nabi tersenyum. Maka meriwayatkan Nabi tersenyum hingga nampak gigi. Baik. Dan baginda bersabda, Sa'ad telah menuntut bela untuk Ummu Aiman dan Allah telah pun memakbulkannya. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas balas baliklah. Balas balik apa yang dilakukan oleh Hibban terhadap Ummu Aiman. Baik, kemudian kita baca satu lagi, iaitu Rasulullah SAW tiba ke lereng bukit. Setelah tiba tu, setelah Rasulullah SAW sampai ke lereng bukit dan mengambil tempat di situ, Sayyidina Ali pun keluar mengambil air dengan uncangnya untuk Rasulullah SAW minum. Oleh kerana air itu berbau, air dari uncang itu ada bau, maka baginda tidak jadi meminumnya, cuma sekadar membasuh darah di mukanya. Maka air itu dia nak minum, tapi pasal berbau tak boleh minum. Jadi dia hanya basuh muka je lah. Basuh pada wajahnya. Kemudian basuh pada darah yang mengalir. Baik, maka dalam Nabi basuh wajahnya, basuh mukanya, basuh kepalanya, sirang kepala. Sambil Nabi bersabda, Allah memurkai manusia yang melukakan Rasulnya. Baik. Maka diriwayatkan sebenarnya Sahal menceritakan, sebenarnya aku mengetahui siapa membasuh luka Rasulullah SAW dan siapa orangnya yang mencurah air serta mengubati luka Rasulullah. Dia ialah Fatimah, puteri Rasulullah SAW. Dialah yang membasuh luka Rasulullah, manakala Sayyidina Ali bin Abi Talib pula mencucu air dengan bijana. Namun bila Fatimah melihat bahawa air yang dicurah itu tidak juga memberhentikan darah keluar, malah lebih banyak lagi, mana luka tu dalam lah, mana darah mengalir tak berhenti, mana kata boleh jadi kena terbelah. Maka bila terbelah tu luka yang kita katakan luka yang besar, darah mengalir, walaupun basuh-basuh ia mengalir, lagi banyak lagi mengalir. Lalu beliau mengambil carikan daripada tikar, kemudian dibakarnya dan diletakkan di tempat luka baginda. Carikan tikar tu dibakar, betul, letak di tempat luka. Dengan itu barulah darah tu berhenti. Baik, tidak berapa lama kemudian Muhammad bin Maslamah membawa air bersih kepada baginda dan baginda pun minum darinya. Rasulullah SAW mendoakan kebaikan untuk beliau. Ini kita sebut sifat baginda Nabi SAW mendoakan. Bila orang buat baik, mendoakan. Ini satu yang perlu kita amalkanlah. Orang buat baik kepada kita, orang bagi hadiah ke apa, kita doakan. Doakan agar Allah berikan kepada dia, beri kesihatan. Allah beri, kalau kata dia bagi hadiah, Allah tambah rezeki. Kalau dia belanja kita, kita berdoa. Tu. Sebagai kita sebutkan, membalas jasa. Di samping kita balas bagaimana kalau hari ni dia belanja kita, esok kita pula belanja dia, gitu tu balas lah, betul ya. Tapi dengan dia belanja tu, awal lagi tu iaitu mendoakan kebaikan. Ini disebutkan Rasulullah SAW mendoakan kebaikan untuk beliau, kerana
Muhammad bin Maslamah ni buat mari air bersih dan Nabi boleh minum. Hak awal tadi air ada, tapi kerana berbau, bau hanyir ke ada bau, jadi tak boleh nak minum. Kita kalau bau tak boleh minum juga tak. Ubat lah kita minum, pasal nama ubat tutup hidung. Ada pasal bau tutup hidung. Tapi ubat sikit lah nak minum. Kau minum banyak. Ni kalau nak minum air nak kena minum banyak sikit lah, supaya tu basah tekak. Baik. Jadi disebutkan di hari itu bagi dan duduk ketika mengerjakan solat zuhur. Mana solat zuhur pada hari itu, pada hari yang Nabi dan para sahabat berundur ke lereng bukit ni. Zuhur tu Nabi SAW solat dalam keadaan duduk, kerana Nabi cedera. Kerana kesan luka, kerana cedera. Mana kecederaan Nabi yang Nabi alami ketika perang Uhud ni, dia kata serius jugalah. Berat jugalah. Betul. Sehingga kan Nabi SAW terpaksa sembahyang zuhur dalam keadaan duduk. Kaum muslimin pun sama bersembahyang di belakang Rasulullah SAW. Maka tentera-tentera kaum muslimin pun ikut Nabi ya. Ikut Nabi sembahyang di belakang Nabi SAW. Baik muslimin muslimat rahimakumullah. Sekira kisah itu mengakhiri kuliah kita pada malam ini. Masih lagi berbaki lagi beberapa kisah-kisah yang menjelaskan tentang peperangan Uhud. Nanti bagaimana setelah mana musyrikin Quraisy ini balik ke Makkah, maka selepas itu barulah kaum muslimin dapat pergi dan dapat mendapatkan balik, kita sebutkan jasad syuhadaullah. Maka lepas itulah barulah mereka pergi carilah, meninjau-ninjau dan mencari para syuhada dan tentera-tentera yang masih hidup, boleh jadi masih hidup dalam keadaan yang cedera. Jadi itu masih lagi ada kisah lagi, tak habis lagi. Boleh jadi 2-3 kali pertemuan begitulah ya. Kerana kita baca ni tak banyak, baca sikit-sikit nak ambil kepahaman. Kalau kita nak baca sekaligus panjanglah masanya kan. Dan mari riwayat-riwayat ini maka kita baca menurut riwayat yang datang ya kepada kita, supaya ia dapat kita ambil pengajaran ya bagaimana tekunnya dan sungguhnya para pahlawan Islam ya pada zaman Nabi SAW dalam kalangan para sahabat ya, membentengi Nabi, membela Nabi, berperang bersungguh-sungguh ya. Bagaimana kita tengok tadi Sayyidina Sa'ad jawab kepada Nabi, bagaimana aku boleh nak mengalahkan mereka, aku seorang aja. Tak. Kalau kita pun kita ni tak tahulah kalau duduk di tempat Sayyidina Sa'ad tu. Aku nak lawan ke mana? Kayak gila lari gitu, ada depa nak naik ramai mana ni? Tu. Jadi kerana aku perintah Nabi, lawan juga. Panah lah kali, akhirnya benarlah. Sayyidina Sa'ad dapat menghalangi musyrikin Quraisy naik walaupun dia seorang. Tu. Dengan bagaimana? Dengan setiap panahan yang dipanah tu kena dan kena. 3 orang straight. Makna dia punya panahan itu tidak miss lah, tidak tersasar. Kali piok kena, kedua kena, 3 kena, tidak tersasar. Jadi depa berani lagi nak naik? Tak berani dah. Pasal tepat ni kata, tepat mengena sasaran. Jadi depa ambil jalan untuk berundur, tak berani dah menyerang. Baik muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Baik, apa kisah yang kita bicarakan ini mudah-mudahan memberikan kefahaman kepada kita dan menjadikan pengajaran kepada kita bagaimana tekunnya dan kita sebutkan keinginan yang sangat tinggi dalam membela Islam dan membela Nabi SAW daripada dibunuh oleh musyrikin Quraisy. Moga-moga kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang cinta dan sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bulan Rabiul Awal ni kita sambut. Apa kita sambut? Pasal kita mengenang pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak menjadi kesalahan untuk kita nak sambutnya sebagai tanda syukur. Kita bersyukur kepada Allah
Dan kita berterima kasih kepada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana dengan kesungguhan baginda dan para sahabat, Islam itu sampai kepada kita hari ini. Dengan pengorbanan itulah, walaupun dalam perang Uhud ini kalah, tetapi kekalahan itu adalah sebagai pengajaran kepada kaum muslimin, kepada tentera-tentera muslimin khususnya dalam perang Uhud, dan pengajaran juga kepada kita hingga ke hari ini. Mudah-mudahan kita sentiasa ikut, sentiasa berpegang kepada apa? Ketua, ikut arahan ketua. Macam sembahyang. Allah ajar cantik sembahyang. Kalau kita tak mau ikut tu imam sembahyang, tak boleh. Imam rukuk, kita tak rukuk lagi. Atau kita dulu daripada imam. Oh ya, apa ni imam lama sangat, kita rukuk dulu. Tak boleh ke? Tu yang kata kena ikut. Tu baik. Maka demikian, mudah-mudahan diberikan kefahaman serta diberikan ganjaran pahala atas usaha kita, dan mudah-mudahan bertambah kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian banyak kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sekadar dalam bulan Rabiul Awal, bukan hanya sekadar pada tarikh 12 Rabiul Awal, malah sepanjang kehidupan kita, sebagai tanda kita sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berusaha untuk ikut sunnah Nabi, ikut apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikut kemampuan kita masing-masing. Kerana perkara sunnah itu masih lagi dalam perkara yang beri ruang kepada kita tidak menjadi salah bila mana kita tidak mampu nak ikut. Itu yang kata sunnah. Sebab itu hukum mari, hukum mari ni bukan yang kata sunnah atau bid'ah. Hukum mari ni 5. Tak. Baik itu kalau perkara sunnah pun kita tak ikut pada sunnah, kita tak dapat dosa lagi. Tak ikut sunnah tu. Sunnah contoh kita kata baca Al-Kahfi pada malam dan hari Jumaat, kita tak ada nak baca, tak dosa. Maka sebab itu tidak ia salah. Untuk kita nak baca selain daripada Kahfi pun boleh. Cuma keutamaannya baca Al-Kahfi, begitu. Jadi di situ kita nak sebut bahawa amalan ini, selagi mana ia ada nas, sama ada Al-Quran dan hadis menjelaskan tentang fadilat dia, maka ia tidak menjadi masalah, tidak menjadi kesalahan. Wallahu ta'ala alam. Hadza wa billahi taufiq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.